Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Oke, hari ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan tajuk Kerajaan Alam Melayu, bab 1 tingkatan 2. Oke, nota cikgu dah bagi, awak boleh rujuk nota. Ini cikgu terangkan secara ringkas berkenaan dengan Kerajaan Alam Melayu. Oke, ini sama seperti nota yang cikgu beri. Okey. Kerajaan Alam Melayu ni meliputi gugusan kepulauan dan tanah besar bahagian tenggara benua Asia. Okey, seperti tahu benua Asia ni satu benua yang agak besarlah. Kita salah satunya Malaysia yang berada di benua Asia. Selain itu ada, kalau kita lihat jiran di Asia Tenggara, ada Indonesia, ada Brunei, ada Singapura, ada Thailand dan banyak lagi lah, Myanmar, Vietnam, Laos. Itu adalah meliputi benua Asia. Itu Asia Tenggara. Kalau Asia besar, okey, ada China, Korea, Jepun. Itu adalah negara-negara di benua Asia. Okey. Kerajaan Alam Melayu juga dikenali sebagai Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Okey, itu nama dia, nama lain lah. Maksudnya selain dipanggil Kerajaan Alam Melayu, dia dipanggil Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Okey. Konsep Alam Melayu kita boleh lihat daripada 3 aspek. Okey, pertama geografi, 2 bahasa dan 3 budaya. Okey, kita pergi kepada geografi. Okey, geografi meliputi kawasan Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Selatan Thailand, Selatan Myanmar dan Indochina. Itu semua di negara-negara yang berada di benua Asia. Okey, Alam Melayu adalah sebahagian daripada Asia Tenggara. Asia Tenggara macam cikgu cakap tadilah, kita lah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Yang lain Malaysia, Singapura, semua yang berada sekitar kita tu Asia Tenggara. Okey, itu dari segi aspek geografi. Kalau kita tahu sebut geografi, geografi ni melibatkan tempat. Okey, keduanya aspek bahasa. Okey, bahasa termasuk dalam bahasa Austronesia, iaitu antara 200 bahasa yang digunakan dalam Alam Melayu. Okey, kita lihat banyak bahasa yang digunakan di Alam Melayu, ada 200 bahasa. Okey, bahasa di Alam Melayu serumpun dan memiliki persamaan dalam bunyi sebutan. Okey, dia serumpun maksudnya cakapan dia lain tapi maksud dia sama. Dia seakan-akan. Okey. Contohnya kalau kita dialek lah. Kalau Malaysia kita boleh lihat dari segi dialek lah, perbezaan tapi maksud dia sama. Okey, itu dari segi aspek bahasa. Bahasa ni kebanyakannya dari segi percakapan, penulisan. Okey, itu kita lihat daripada aspek bahasa. Okey, yang ketiga aspek budaya. Okey, Alam Melayu memiliki kebudayaan yang serumpun yang meliputi bahasa, tulisan, kesenian, persuratan, struktur sosial, adat dan kepercayaan. Okey, budaya. Kalau kita cikgu bagi ringkasan budaya, macam kita sendirilah Melayu. Budaya kita Melayu. Contoh dari segi perkahwinan. Okey, budaya kita dari segi perkahwinan mesti akan ada persandingan. Itu budaya maksudnya. Kalau contoh di Johor, ada budaya tol, itu budaya. Jadi kalau kita lihat daripada perayaan, Melayu budaya perayaan dia macam mana, Cina budaya perayaan dia macam mana, India macam mana, itu maksud budaya. Okey, kalau Kerajaan Alam Melayu boleh tengok ni lah yang serumpun tu. Bahasa, tulisan, kesenian, itu semua. Okey. Okay, kerajaan di Alam Melayu ada 7. Okay, mudah untuk kita ingat, ada 7. Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya, Angkor Majapahit. Ini 7 yang popular lah. Kebanyakannya dalam peperiksaan dia akan tanya. Okay, 7 ni. Okay, tempat kita boleh tengok Funan di lembah Sungai Mekong. Okay, itu Thailand. Okay, Champa di selatan dan tengah Vietnam. Okey, Kedah Tua, Sungai Mas dan Sungai Bujang, itu di Kedah. Okey, Gangga Negara pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu, Sriwijaya lembah Sungai Musi, Sumatera, Indonesia. Okey, Angkor lembah Sungai Mekong, Majapahit lembah Sungai Berantas Jawa Timur, itu Indonesia. Kita melihat 7 ni. Okey. Pusat kerajaan dia ada
tempat dia. Okey, tengok abad dia, pusat kerajaan dia. Ini semua kita kena ingatlah. Okey, kerajaan dalam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, ni kerajaan dalam Melayu tu sendiri 7 tu dengan kerajaan luar. Maksudnya kerajaan luar selain daripada kerajaan Funan, Angkor, Kedah Tua, Sriwijaya tadi. Okey. Kalau kita lihat nota ni, abad pertama kerajaan Funan dengan Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan dinasti Han. Itu adalah sezaman dengan kerajaan alam Melayu, Empayar Rom, okey, Empayar Parsi. Okey, seterusnya abad ke-9 kerajaan Champah, Sriwijaya Angkor dengan kerajaan Abbasiyah, kerajaan Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Ini yang sezaman. Kita lihat pada abad ke-9 yang sezaman dengan kerajaan Champah. Okey, abad ke-14 pula tengok Champah, Angkor, Majapahit sama dengan Empayar Mongol, kerajaan Turki Utsmaniyah dan Kesultanan Delhi. Itu adalah kerajaan luar yang sezaman. Kerajaan dalam Melayu yang 7 tadi, okey, yang selebih yang dalam nota ni yang lain daripada 7 tu adalah kerajaan luar yang sezaman. Maksudnya dia wujud sama dengan kerajaan alam Melayu tu. Okey, ni ringkasannya lah. Okey, untuk hubungan kerajaan Melayu dengan kerajaan luar, kita boleh lihat perdagangan, keagamaan dan diplomatik. Okey, perdagangan seperti biasalah. Kalau kita lihat dulu hanya menggunakan pengangkutan yang gunakan laluan air. Okey, laluan air. Jadi perdagangan melibatkan kapal, okey, melalui kapal. Kalau lihat berapa hari nak sampai, tu perdagangan. Okey. Kalau keagamaan, biasalah dalam kita satu Malaysia ni pun banyak agama. Okey. Ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, okey, tu agama Kristian. Okey, hubungan luar maksudnya hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar wujud dari segi keagamaan dia. Agama Hindu tersebar di alam Melayu melalui pedagang. Pedagang datang, okey, disebarkan agama dia. Okey, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni maksudnya kerjasama lah. Okey, dia nak luaskan perdagangan dan kedudukan dia, dia buat kerjasama. Contoh kerajaan Melayu yang menjalinkan hubungan dengan China. Okey, Funan, Champah, Majapahit, Sriwijaya, Angkor, Kedah Tua, dia jalankan dengan China. Okey. Yang kedua, kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan dengan India. Ini hubungan diplomatik dia dengan negara luar bagi mengukuhkan kedudukan. Macam kita lah, Malaysia contoh, kita nak ukurkan kita punya ekonomi, kita adakan hubungan diplomatik Malaysia bersama China, Malaysia bersama Amerika. Hubungan diplomatik ni untuk memperkuatlah sektor ekonomi terutamanya. Ini serba sedikit berkenaan dengan kerajaan alam Melayu. Harap semua boleh faham. Ini cikgu ringkaskan. Untuk sementara ni nanti kita akan belajar lebih lanjut berkenaan kerajaan alam Melayu bab 1. Sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, macam-macam media kita boleh berjumpa. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.